cuba jemput. So sebelum sementara kita tunggu, kalau dia sudi, tapi tak apa lah, esok pun dia ada buat sharing kan dekat Twitter Space juga. Dalam, saya ingat malam juga kot, saya tak sure, tak ingat pukul berapa. So mungkin kita tunggu esok je. So kalau dah tak ada soalan lagi, saya boleh jemputlah Zu untuk beri kata-kata penutup. Kata penutup je, startlah dari sekarang untuk buat second brain, untuk pindahkan apa our ideas, our resources dalam satu tempat. Janganlah lambatkan dalam otak, biar otak ni berfikir je. Doesn't matter lah kau guna apa pun, kau guna apps apa pun, letak satu tempat. Contoh dalam buku nota, dalam Telegram, dalam Notion, dalam Obsidian. Bagi aku, tools is just to help us untuk generate more. Bukannya kita pergi lambatkan semua benda dalam otak. So dari kau akan nampak nanti macam mana kau nak susun semua resources, semua that will take time and that will take your effort juga. Sebab setiap orang lain sebenarnya cara diorang bersihkan diorang punya resources. Macam aku dengan kau lain kan? Betul, setuju. Ada orang dia style gardener, ada orang style farmer. Macam-macam style lah. So kita tak boleh nak samakan setiap orang. So cumanya tertarik dengan apa yang cakap tadi, otak berfikir kan. So ramai orang tahulah otak ni memanglah untuk berfikir. Tapi nak berfikir macam mana sebenarnya? Mungkin sikit je. So, Otak untuk berfikir. memanglah otak ni untuk fikir kan. Tapi tak ramai yang betul-betul berfikir. Mungkin boleh terangkan sikit ke? Macam contoh kan, kita ada 2 apps lah. Tapi kita tak tahu macam mana apps yang mana satu nak guna. So, apa yang kita boleh buat? Daripada kita duk fikir sampailah tahun depan apa apps nak guna, kita test dua-dua. Kalau buat ads ada split ads kan. Guna test dua-dua. So, apa yang baik untuk kita guna sampai mati lah. So, otak adalah untuk berfikir so that, macam contoh nak buat konten, apa jenis konten yang kita boleh fikir. Macam contoh, kadang kita duduk jalan-jalan, kita duduk fikir, kita terdetik dalam fikiran, sedap lah konten ni, aku nak buat lah, tapi kita tak tulis. So, daripada apa yang terdetik dalam fikiran tu, tulis dekat satu tempat so that nanti bila kita come back untuk tulis, kita dah tahu lah, idea tu tak hilang. Tu the concept lah, otak berfikir. Alright. Terima kasih Zu. So Tuan Buhari pun dah accept as speaker. Mungkin kita boleh jemput dia untuk bagi sepatah dua kata lah. Dia lagi dah lama pakai untuk otak kedua ni. Lagi pro lah, kita orang ni kuman-kuman je. Dia dah berbelas tahun. Kalau dia cikgu tadika, kita baby lagi lah. So boleh silakan Tuan Buhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Orang dah lah bawa balik. Apa soalannya ni? Soalan Hazim, kalau ada soalan boleh tanya terus, tapi ada orang request nak macam rumusan lah, sepatah dua kata pasal second brain. Saya tak kerti. Apa guna dia? Saya baru masuk, macam mana nak buat rumusan? Tak baik tau buat macam ni. Tapi tuan pakar sikit. Okay, dia macam ni. Apa dia? Pasal boleh dengar Boleh. Sebab saya rasa macam connection tak berapa betul. Sekejap Okay, saya rasa kalau kita cerita pasal external brain lah, saya guna term external brain, tapi sebenarnya tak kisah pun nama dia apa. Saya rasa ni saya punya tekaan lah, sebab saya baru masuk tau. Walaupun tadi nampak macam saya masuk, tapi sekarang saya pergi mandi. Ni tekaan saya. Mesti tadi ramai tanya macam mana nak buat kan? Betul tak? Betul tuan. Okay, dan mesti ramai orang tanya macam mana nak guna tool apa nak pakai. Betul. Okay, so saya rasa macam ni lah. Benda ni dia sebenarnya sama macam semua tools yang kita pakai, dia sebenarnya lebih pada utility lah. Untuk apa kita untuk apa kita gunakan. Dan sebenarnya kalau macam si host dengan si
Kausa dengan Zulaikha ni dia mengarut kata saya pakar ni, sebenarnya kalau nak ikutkan saya rasa lah apa yang Kausa dengan Zulaikha buat tu sebenarnya lagi sistematik daripada apa benda yang saya buat. Sebab hidup saya memang tunggal langgang. So saya main buat je apa benda yang saya buat. And that's the lesson lah sebenarnya. Benda yang kita nak buat ni, kita kena tahu apa utility kita. Apa yang kita nak gunakan lah benda ni. Dan kita guna je sebenarnya. Problem dia ialah sebelum kita cerita problem kita dah tahu kenapa nak guna. Benda ni penting sebab kita itu saya ada tulis kot dekat Twitter gunakan otak kita untuk to have ideas, untuk menghasilkan idea, untuk proses idea. Tapi jangan gunakan otak kita ni untuk storage of ideas. Sebab dia macam, bayangkan macam komputer lah. Kalau RAM dengan hard disk tu penuh, kita store, dia akan jadi berat lah. Dan kita kena faham yang otak kita ni is unreliable lah untuk jadi storage of memory ataupun media yang kita nak simpan dalam kepala otak kita ni. So, once kita dah faham benda tu, problem dengan kepala otak kita as a storage device, then kita kena pergi kepada, okay, kenapa kita buat second brain ataupun external brain ni? Supaya kita boleh simpan. Contohlah, saya demonstrate a few use case lah. Contohnya, kalau masa saya drive, contohnya lah, saya berdrive, saya dapat idea, masa drive kita tak boleh nak tulis kan? So, saya record saya punya voice lah, record voice note saya dalam satu channel Telegram yang saya seorang je ada. So, saya record. Kadang-kadang, pakai tak pakai tu tolak tepi dulu. Okay? Simpan je. At least simpan. Kalau kita nak, kita ada benda tu. So, biarlah kita ada, tapi kita tak guna kemudian hari, daripada kita nak guna, tapi tak ada. Okay. Sebab banyak saya punya penyesalan ialah ada idea yang best gila, tapi saya tak simpan. Tak kisahlah tulisan ke, idea melodi lagu ke, whatever lah. Kepala otak saya ni dia macam-macam benda meletup kan. Banyak penyesalan saya ialah bila benda yang saya rasa aku punya idea hari tu best gila, tapi aku tak ada tempat benda tu aku simpan kat mana-mana, so lost forever. Okay, tu satu use case. Second use case ialah macam saya rasa Kausa dengan Zulaikha ada cerita tadi, saya rasa lah. Sebab saya pun kadang-kadang boleh jadi tok bomoh tau. Saya tak join tapi saya tahu apa benda dia orang cakap. Kita simpan benda-benda yang kita dapat daripada luar. Contohnya thread yang best, artikel yang best. So benda ni dia daripada saya punya perangai, dan saya rasa daripada 2008, 2007 kot. Dulu saya pakai satu app nama dia Instapaper. So siapa yang pernah pakai, dia simpan link lah. Simpan link supaya kita boleh baca secara offline. So masa tahun 2007 tu saya dah start pakai Instapaper. Lepas tu rasanya bila saya balik Malaysia kot, Instapaper tu macam tak apa-apa benda, ada perangai dia sikit. Saya tukarkan kepada Pocket. Pocket ni sebenarnya every time saya beli phone baru, untuk saya sync artikel yang dah ada dalam Pocket saya tu, app tu nama dia Pocket bukan Pocket saya, Pocket saya rasa ada 15,000 ke 16,000 macam tu lah artikel. Every time saya ada beli phone baru ke, iPad baru ke, dia akan sync. Masa tu baru saya nampak, aku ada 16,000 artikel. And it doesn't matter yang dia berkelepuk dekat situ, kita tak pakai pun tak ada masalah. Biar je. So, simpan dulu. So, ini benda-benda yang kita dapat daripada luar. So, thread yang best, apa benda yang best, link tu saya simpan kat situ. Okay. Tapi sejak ada Telegram ni, which is saya start pakai Telegram dah lama lah, tapi as a second brain, external brain saya pakai mungkin dalam 2 tahun. Saya pernah sembang pasal, saya pernah masa tu pergi jumpa robot Izwan Wahab. Sembang dengan dia pasal personal knowledge management system. Masa tu saya terfikir pasal benda tu lah, otak aku tak boleh nak function kalau aku simpan benda ni dalam kepala otak. So aku nak kena ada satu tempat untuk simpan. So saya gunakan Telegram lah. So itu saja the extent of which saya pakai benda, saya gunakan external brain ni. Saya tak ada macam apa benda cakap tadi, Obsidian or whatever benda nama je, Notion lah apa benda semua. Tapi sebenarnya benda ni dia doesn't have to be perfect. You have to just simpan somewhere. Macam simpan dalam buku ke, macam kalau saya tengok, saya still ada buku yang saya simpan, buku nota kosong yang saya simpan daripada 2007, 2008. Of course lah, saya tak tengok kan, tapi saya simpan sampai sekarang.
saya ada benda yang saya simpan dekat Evernote. Saya dah lama gila tak pakai Evernote tu. Saya rasa dah 5-6 tahun tak pakai Evernote. Tapi still ada bendanya kat Evernote. Ada benda yang saya simpan dalam Google Drive dulu-dulu tapi dah masuk archive. Memang saya tak tengok lagi. Saya ada benda dalam Google Keep. So, itu semua benda-benda yang saya pernah, bukan kata test, memang dah pakai bertahun-tahun pun. Tapi lantak lah. Kan? Jangan, masalah sekarang ni, problem dia ialah ramai orang mencari kesempurnaan dalam buat. So, sebenarnya, jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu app yang sempurna, tool yang sempurna ataupun cara yang sempurna. Sebenarnya kita yang kena sempurnakan diri kita dulu untuk pakai benda ni. So, bila benda tu rasa macam aku simpan kat dalam buku, aku tak pakai pun, aku tak buka pun, berat nak bawa. So, now kita tahu. Rather than kita macam berteka-teki bertahun-tahun kan. Daripada kita berfikir-fikir, buat je dulu. Then baru kita cari kita punya own rhythm. That's why macam kalau tanya Kausa ke, tanya Zulaika ke, atau tanya siapa-siapa yang pernah buat external brain ni, kita sebenarnya tak boleh nak adopt diorang punya cara. Kita bolehlah dapatkan inspirasi macam mana cara diorang guna. Tapi kalau nak bagi tahu saya cara saya pakai sangat simple. Kat mana teragak saya nak tulis, saya tulis je. Which is sekarang ni saya pakai Telegram. Telegram pun saya ada banyak gila channel sendiri untuk saya simpan. Design satu tempat, lagu satu tempat. Tapi kebanyakannya yang pergi satu catch all punya tempat. Nama dia BR Vault. So tu saya punya peti besi lah dalam tu. Ataupun saya tulis dalam Apple Notes. Sebab Apple Notes kan disync dengan laptop, dengan iPad, dengan whatever device yang ada kat saya. Itu je, the extent of which saya pakai benda tu. Saya tak ada proses masuk dalam Notion, buatkan dia ada connection dan benda semua. Saya tahu benda tu boleh buat. Tapi at this point saya rasa macam benda tu kalau saya burdenkan diri saya macam saya akan give up. So benda yang kita pakai macam orang cakap the best camera that you have is bukannya DSLR yang berat yang kadang-kadang kita tertinggal. The best camera that you have is the one with you. So smartphone kamera yang ada dalam poket kita sentiasa. So pakai je, guna untuk apa-apa pun. Dan macam ada orang mention saya dalam Twitter hari tu, dia kata dia pelik tengok macam mana Berhura Ramli ni kalau orang tanya soalan, cepat je dia reply dengan thread yang dia pernah tulis. Sedangkan hari-hari dia tulis banyak gila. So kenapa jadi macam tu? Sebab every thread yang saya tulis, every tweet lah, walaupun dia bukan thread, every tweet yang saya pernah tulis, ini contoh use case, another use case. Every thread, every tweet yang saya pernah tulis yang berguna lah. Bukannya cerita saat tadi makan apa, anak aku memekak, tak ada lah benda tu kan. Semua yang berguna saya simpan dalam satu tempat dalam channel Telegram namanya Arcade Posting. Itu posting saya sendiri. Dan saya letakkan keyword. Keyword dia ialah, ini penting. Sebab saya tak ada tagging, tak ada folder, tak ada apa semua kan. Keyword dia ialah what is the context using which I will want to find this again. Alamak, macam mana bahasa Melayu dia? Apakah konteks yang bila aku terfikir, contohlah, masa saya simpan tu, saya dah meramalkan masa depan. Which is, bila aku nak cari benda ni nanti, apa benda yang aku akan search? Contohlah, kalau saya tulis pasal mental model kan. Walaupun mental model yang saya tulis tu, dia macam topik dia agak jauh ke apa ke, tapi mesti saya tulis keyword mental model supaya bila saya search dalam arcade posting saya, cerita pasal mental model, semua tu akan keluar. So itu contoh use case lah. So that's why macam benda ni, kita tahu Twitter, benda yang kita tweet ni, dia ephemeral lah. Macam hari ni kita tulis, basically kalau dia viral gila-gila pun, seminggu lah. Saya punya tweet yang paling viral, saya rasa seminggu lah kot tempoh dia paling viral pun. Lepas tu dia akan tenggelam dalam abyss mana-mana yang takkan keluar balik. So cara kita pindahkan benda yang ephemeral jadi perennial ni, daripada benda yang sementara jadi benda yang kekal, tiada yang kekal di dunia tapi benda yang agak kekal lah, permanently sikit, is kita simpan. Dan that's why macam nampak macam ada hari bila saya malas nak tulis, saya just retweet je saya punya tweet yang lama yang saya rasa dia ada value lagi. So saya rasa itu je lah kot yang saya boleh ulas tanpa saya tahu pun apa benda yang saya nak ulas korang bercakap tadi. Cukup tu tuan. So, Cukup. So macam yang tweet tu pun saya start apply lah bila nampak Tuan Buhari apply, saya pun apply lah dekat thread saya. Maknanya saya pun simpan juga arcade saya. So bila saya tulis satu benda tu, ada yang berkaitan, kita attach je.
So kita boleh naikkan balik tulisan-tulisan kita yang lama. So benda tu bukan boleh pakai sekali. Benda yang kita tulis tu boleh pakai sampai bila-bila kalau boleh. Ya, So, betul. okay. So the main thing adalah buat je. Tak payah nak tunggu sempurna, tak payah nak fikir tools apa semua, buat je dulu. Yang penting kita simpan semua idea-idea kita, sebab kita ni memang orang kata otak kita memang senang sangat lupa. Kita tak boleh harap dekat memori kita. So saya open lah untuk last question kalau ada. Kalau tak ada, kita boleh tamatkan sesi kita. Okay, saya rasa dah tak ada soalan. So terima kasih kepada semua yang join malam ni. Ada lebih kurang 200 lebih orang. So korang boleh follow orang-orang ni, boleh follow Zulaika, boleh follow Buhari kalau nak cuci otak, boleh follow Pali, Izzat dia penulis, Zuhair Masiran dia marketer dan web developer. Lepas tu kita ada kewangan graduan, ada nota kaki, ada Akil, ada Fazil Razak. So boleh follow diorang ni. Diorang banyak share ilmu-ilmu yang bermanfaat lah. So terima kasih saya ucapkan kepada semua. Terima kasih Zulaika dan terima kasih Tuan Buhari kerana sudi kongsikan sikit lah perumusan yang kata padat lah tadi. Okay. Zu, dah tak ada apa-apa Ada nak tambah apa-apa last? Tak ada. Alright. Buat je. So terima kasih. Terima kasih Zu. Sama. Dan terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Bye.